Assalamualaikum, selamat sejahtera, wanakum, tajahau. Saya Suman Siram, kembali lagi dari channel kita Rakyat Malaysia. Hari ini saya kembali balik dalam topik IHR. Ya, isu ini baru-baru ini dibangkitkan begitu ekstrim dan begitu fanatik lah. Orang cakap hipokrit, macam-macam lah tuduhan diberikan. Tapi benda ini adalah penting. Ya, sebab apa? Bila IHR ini diluluskan ataupun perjanjian ini diterima oleh kerajaan Malaysia, elemen utama dalam isu ini adalah berkaitan penggerakan dan komuniti. Dan itu saya katakan ini adalah pandemik, bukan pandemik. Dan di sini saya ingin menyatakan bahawa Malaysia ini bukan ada COVID-19 sahaja. Sebelum ini kita pun melihat ada banyak penyakit yang berjangkit dan tidak ada penyelesaian, ya. Yang dalam masa sama saya akan sebutkan sedikit supaya rakyat umum faham, ya, sebab mereka ini berkaitan IHR ini mereka menggunakan hegemoni sebenarnya. Ya, pengaruh yang paling mereka menggunakan pengaruh mereka dan mereka ingat mereka itulah yang paling kuat untuk merangka sesebuah polisi dan penggerakan sesebuah negara atas penyakit berjangkit. Ya, dan mereka guna pengaruh dan kuasa untuk mencari keuntungan seperti vaksin dan berbanyak hujahan dan dalil mereka bagi untuk rakyat menerima vaksin. Dan apa yang saya nak katakan berkaitan penyakit berjangkit ataupun penyakit-penyakit yang pernah ada di Malaysia dan tidak ada penyelesaian dan pencegahan yang dilaksanakan oleh polisi-polisi kerajaan tidak memadai. Contoh kita ambil denggi, ya, kes denggi. Ya, di Malaysia ini kita bukan ada penyakit COVID-19 saja, tapi itu saja yang digembar-gemburkan supaya rakyat rasa takut dan panik. Pertama, ini adalah isu denggi. Ya, bila kita lihat hari ini, tahun ini, ya, rekod kematian denggi meningkat 4.7%. Ya, tahun ini, tahun 2023 meningkat 4.7%. Iaitu kes dia sebanyak 71,193, ya, daripada tahun sebelum ini. Tahun lepas, ya, mencatatkan 320,521 kes, ya, denggi ini. Dan bila kita lihat balik, ya, apa yang mereka lakukan adalah pencegahan. Tetapi tahun ini saja, ya, dalam seminggu Malaysia punya KKM mencatatkan sebanyak 2,427 kes dalam seminggu saja. Tidak ada penyelesaian berkaitan dengan isu denggi ini. Ya, dan tahun ini sudah 49 kes kematian terhadap denggi. Tahun lalu hanya 22 kematian. Tetapi bila kita lihat polisi-polisi daripada KKM, daripada klinik-klinik kesihatan, di mana-mana pun kita melihat semburan-semburan berkaitan untuk membunuh nyamuk Aedes lah, chikungunya lah dan pelbagai nama. Sedangkan itu nyamuk, ya, tapi kita tidak dapat mencegah dan ada teknologi, kita ada sains yang begitu moden untuk kesihatan, tetapi tidak boleh dihapuskan dan tidak boleh mencegah serta-merta ataupun sebab denggi ini bukan hari ini baru wujud seperti COVID-19 2019. Denggi ini bertahun-tahun, tapi sampai hari ini pun kita tidak ada penyelesaian masalah. Tapi untuk COVID-19 kita nak cari penyelesaian masalah begitu mudah ke dan begitu agresif untuk memaksa untuk rakyat menerima dan mempercayai penyakit itu. Ya, dan kedua, ya, saya nak ambil berkaitan kemalangan jalan raya. Itulah yang paling penting untuk kita fikirkan, ya. Bila kita lihat daripada 2021 hingga 2022 sebanyak 915,874 kes kemalangan jalan raya yang dicatatkan oleh MOT, iaitu Kementerian Pengangkutan Jalan Raya. Ya, sungguh membimbangkan. Sebanyak hampir 1 juta sudah kes kemalangan jalan raya ini daripada 2021 hingga 2022. Dan bila kita lihat tahun lepas sahaja kita ada 545,588 kes dan melibatkan 6,080 kematian dalam setahun, tau. Adakah kerajaan Malaysia, kita ada JPJ, kita ada Kementerian Pengangkutan Jalan Raya, kita ada macam-macam jabatan untuk mengawal ataupun menyedarkan pemandu-pemandu ataupun menjaga kesihatan menjaga keselamatan rakyat melalui dasar-dasar JKR. Adakah perkara itu dicapai? Sebenarnya tidak ada, ya. Bila perkara-perkara yang melibatkan kematian
yang kita lihat hari ini, kemalangan, denggi dan penyakit lain, tidak mendapat satu kecapaian yang begitu cemerlang. Bagaimana pula KKM boleh menekankan doktor-doktor dan nurse-nurse untuk mencapaikan satu KKM dan kerajaan mendesak orang-orang rakyat untuk mengikuti polisi-polisi daripada WHO untuk menyelesaikan ataupun mendapat satu keputusan cemerlang daripada penyakit COVID-19. Mustahil sebenarnya. Tidak boleh membentuk masyarakat yang begini rupa dengan paksaan. Saya punya pendapat dan saya berani menyatakan daripada kerajaan memaksa, contohlah dia memaksa saya untuk vaksin, dia memaksa saya untuk percayai penyakit berjangkit iaitu COVID-19. Saya lebih rela pergi berjuang di Palestin dan berjihad di sana, dan kematian saya di depan Allah Subhanahu Wa Taala ada manfaat daripada saya mati di vaksin, daripada saya mati dan mempercayai perkara-perkara yang tak wujud diwujudkan oleh manusia semata-matanya. Sanggup saya pergi Palestin berjuang dan mati di sana, syahid di sana. Itulah yang saya sampaikan. Sebab ini dah mengarut lebih, tidak mengikuti polisi-polisi hak asasi dunia. Mereka tidak menghormati hak asasi dunia, iaitu United Humanity saya dah lupa dah, UHR, United Humanity Rights, iaitu hak asasi sedunia yang dilaksanakan oleh PBB. Mereka tidak mengikuti, mereka memaksa. Bila mana daripada segi kesihatan kita di bangsa, bagaimana lagi rakyat nak menuntut hak di Malaysia nya sendiri? Tidak ada. Ini yang kita bangkitkan, ini yang kita risaukan. Sebab celaka-celaka ini dah wujudkan balik perkara-perkara yang mengarut. Kita sebagai rakyat, kita sebagai umat manusia memperingatkan pada kita balik. Sebab ini adalah amalan yang diberikan dalam Al-Quran untuk kita ingat memperingatkan balik supaya mereka tak lalai dan mereka pergi ke arah yang lain, jalan yang lain. Sekian, terima kasih daripada saya, Suman Sibam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.